Baiklah, kita mulakan bengkel kita pada petang ni ya, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Yang berusaha Cikgu Nurzaidi bin Nordin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Dr. Ahmad Rustam Mat Zain, Pakar Perunding Psikiatri, Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Sultan Nabahiyah. Para pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah SIK, rakan-rakan pegawai dan AKP, pejabat pendidikan daerah SIK, rakan-rakan guru serta anggota kumpulan pelaksana, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke program Bual Bicara siri kedua, di mana kali ini kita bawakan tajuk yang lebih menarik, iaitu kebimbangan dan kemurungan perosak kebahagiaan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi atas limpah dan rahmatnya, dapatlah sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk satu sesi perkongsian yang mana bertujuan untuk membantu kita semua, khasnya warga pendidik, untuk sama-sama memahami isu berkaitan kebimbangan dan kemurungan yang menjadi isu hangat terutamanya di dalam fasa pandemik COVID-19 ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, bagi memberkati majlis, saya menjemput Ustaz Muhammad Badin Zakri bin Zainun, penolong PPD Pendidikan Islam untuk lafaz doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang bukan sedikit, malah sentiasa melimpah ruah kepada kami dan tidak pernah putus. Allahumma ya wasi'al jud wal karam. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu dan keberkatan dari-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Alim, Ya Aziz, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Badin Zakri atas lafaz doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum memulakan program, adalah elok kiranya saya memperkenalkan penyampai kita pada petang ini yang dijemput khas daripada Hospital Sultan Nabahiyah, iaitu Dr. Ahmad Rustam bin Mat Zain. Untuk pengetahuan semua, Dr. Ahmad Rustam merupakan seorang pakar perunding psikiatri dan kini sedang berkhidmat di Hospital Sultan Nabahiyah.
Pengalaman beliau sebagai seorang pakar sekretari adalah selama 7 tahun dan telah berkecimpung di dalam bidang perubatan selama hampir 12 tahun. Beliau merupakan graduan perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004, seterusnya menyambung pengajian di peringkat sarjana di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2014 dan telah pun mengikuti fellowship program di National University Hospital di Singapura. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Dr. Ahmad Rustam untuk menyampaikan perkongsian beliau pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada moderator Cikgu Aisyah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi, terima kasih kerana menyebut saya untuk satu sesi yang pendek pada petang ini. Dan of course lah petang-petang ni kita jangan bagi sesi panjang sangat kalau tak nanti semua orang mengantuk kan. Dan dah lah kita nak bincang benda serius pula kan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, hari ini saya takkan sediakan slide sebab 1 jam tu insyaAllah saya boleh cakap lah berkaitan tentang 2 topik yang besar, tetapi saya akan cuba ringkaskan, cuba mudahkan untuk tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan faham duduk perkara berkaitan 2 gejala atau 2 penyakit mental yang sangat serius lah, yang mana ia menyerang ramai di kalangan kita di luar sana, termasuklah guru-guru, anak-anak murid kita dan sebagainya, kita punya administrator dan sebagainya lah. Dan masalah 2 penyakit ini sebenarnya kalau kita nak bincang betul-betul kan, even kalau kita nak bincang pasal kemurungan pun mungkin kita kena buat bengkel 2 hari. Dan kalau anxiety pula dia ada 6 penyakit anxiety di bawah payung anxiety. So yang tu kita kena buat seminggu lah. Tetapi obviously dalam konteks kita pada hari ini bukan saya nak ajar tuan-tuan dan puan jadi doktor, psikiatri dan sebagainya. Yang penting ialah tentang kefahaman. Yang pertama sekali ialah berkaitan tentang bagaimanakah kita nak mengenal pasti seseorang itu mengalami anxiety ataupun kemurungan. 2 gejala penyakit mental yang saya akan bincangkan. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimanakah ia memberikan impact kepada masyarakat ataupun kepada ahli keluarga ataupun kepada diri individu tersebut. Itu adalah kita punya pokok terpenting ataupun poin terpenting yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, bila kita cakap tentang kebimbangan dan kemurungan ni sebenarnya for the past 1 year atau 2 years, lebih kurang setahun 2 tahun ni memang kita bincang banyak. Memang kita bincang banyak kerana isu kebimbangan dan kemurungan sebenarnya dikaitkan dengan sangat rapat dengan isu pandemik. Sebab kita tahu dalam konteks pandemik ni tuan-tuan dan puan, guru-guru dekat di sekolah-sekolah di seluruh Kedah di Syik kan. Jadi tuan-tuan dan puan tahu bagaimana dahsyatnya cabaran mengajar dalam situasi PDPR, macam mana nak pastikan anak murid kita tahu apa yang kita ajar, macam mana nak pastikan anak murid kita faham dan boleh melaksanakan apa yang kita tugaskan dan sebagainya. Dan sebenarnya guru-guru saya rasa obviously tuan-tuan dan puan stres dengan situasi tersebut. Sebagaimana ibu bapa sekarang ni barulah tahu langit itu tinggi atau rendah bila terpaksa mengajar anak sendiri. Saya pun baru tahu betapa dahsyatnya nak mengajar anak sendiri. Ingatkan senang je mengajar ni kan. Tetapi obviously saya ingatkan ajar sekali cukup lah. Tapi kalau nak ajar 2 kali tu angin dah mula naik ke atas kepala. So itulah masalah dia kan. So tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali sebelum kita pergi terjun kepada penyakit, sebelum penyakit tu sebenarnya ada gejala-gejala tertentu yang menunjukkan seolah-olah kita ada penyakit tersebut tetapi bukan penyakit. Sebab dalam konteks penyakit mental tuan-tuan, kita kena bezakan betul-betul dengan masalah kesihatan mental. Sebab masalah kesihatan mental adalah satu spektrum yang sangat luas, yang mana masalah kesihatan mental ni sebenarnya adalah sesuatu yang boleh berlaku kepada siapa saja. Diri kita semua, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, anak murid kita, sesiapa saja boleh melalui fasa masalah kesihatan mental. Which is actually fasa masalah kesihatan mental bukan penyakit mental. Saya tekankan sikit, ia bukanlah penyakit mental. Kita kena asing betul-betul. Kita kena bezakan betul-betul sebab penyakit adalah penyakit. Sebagai contohnya adalah kalau kita ada masalah alergi, itu bukan penyakit tuan-tuan, itu adalah masalah kesihatan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan ada penyakit, ada jangkitan respiratory tract ataupun URTI ataupun COVID, itu adalah penyakit pula. So gejala tidak semestinya menunjukkan satu-satu penyakit. Gejala boleh menunjukkan satu-satu masalah. Begitu juga dengan masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental seperti yang saya sebutkan itu kebiasaannya ia diakibatkan oleh situasi-situasi tertentu, suasana tertentu, ada penyebabnya, ada pencetusnya, ada penggalaknya, ada faktor yang boleh membantu ia kurang, ada faktor yang boleh menyebabkan dia terlebih dan sebagainya. Tetapi umumnya
Bila kita bercakap tentang masalah kesihatan mental, dia akan berakhir selepas situasi ataupun masalah yang mengakibatkan perkara itu berlaku hilang. Itu adalah masalah kesihatan mental. Namun begitu, bila kita bincang tentang penyakit tuan-tuan, kita bercakap tentang 4 komponen. 4 komponen sebelum kita menyatakan seseorang itu ada penyakit mental. Komponen pertama adalah gejala-gejala penyakit. Gejala-gejala penyakit ni tuan-tuan, kalau saya cakap tentang kemurungan, saya mulakan dengan kemurungan dulu. Gejala penyakit kemurungan bukan sekadar sedih saja. Kalau seseorang itu sedih saja, itu bukan kemurungan tuan-tuan. Belum lagi kita panggil sebagai kemurungan. Mereka perlulah ada satu daripada 2 gejala utama kemurungan, iaitu sama ada perasaan sedih, emosi yang rendah, emosi yang low mood untuk sepanjang hari, untuk bukan sehari, bukan 2 hari, mungkin sekurang-kurangnya 2 minggu dan lebih. Perasaan sedih. Atau kehilangan rasa nikmat dunia. Loss of pleasure kita panggil. Loss of pleasure of everything. Maksudnya dia tak rasa nikmat untuk makan, tak rasa nikmat untuk tidur, tak rasa nikmat untuk bercakap, tak rasa nikmat untuk berkawan, tak rasa nikmat untuk bersosial dan sebagainya. Loss of pleasure ataupun perasaan sedih adalah salah satu gejala yang sangat penting sebelum kita cakap seseorang itu ada kemurungan. Tersamping itu, 2 gejala ini masih lagi kita tak kata orang itu ada kemurungan. Sebab ada lagi gejala tambahan yang kita kena consider sebelum kita kata yes, anda mungkin. Sebab kan saya kata ada 4 komponen untuk kita mendiagnosa penyakit mental. Anda mungkin ada masalah penyakit mental kemurungan. Apa lagi gejala lain yang kena diperhatikan bila kita cakap tentang major depressive disorder ataupun kemurungan? Kemurungan adalah yang pertama sekali adalah berkaitan tentang dia akan kehilangan berat badan yang signifikan ataupun peningkatan berat badan yang signifikan dalam tempoh tidak sampai sebulan atau 2 bulan. Dalam konteks itu mereka hilang selera makan ataupun selera makan yang mereka bertambah berkali-kali ganda tanpa mereka mampu menyatakan kenapa aku punya selera ni begitu teruk ataupun kenapa selera aku ni begitu tinggi. Even kalau macam contohnya dia pergi hospital, dia cek darah sebagainya, semua normal tuan-tuan. Tetapi selera makan dia ke laut dalam. Contoh. Yang kedua adalah proses pemikiran yang menjadi perlahan ataupun ketidakupayaan untuk fokus ataupun memberikan konsentrasi kepada sesuatu yang mereka perlu lakukan. Jadi oleh kerana mereka adanya kita panggil the mental slowness ataupun gaya pemikiran mereka menjadi lambat, ia mengakibatkan agak sukar untuk mereka mengingat. Dan ada di kalangan mereka yang mengalami kemurungan juga akan mengalami gejala seolah-olah seperti kenyanyukan sebab lupa sini, lupa sana, ini lupa, itu lupa, dan semua lupa. Dan seterusnya gejala yang perlu ada bagi seseorang yang mengalami penyakit kemurungan adalah perasaan keletihan yang berterusan, rasa tak ada tenaga, rasa tak larat the whole day, sepanjang hari tuan-tuan. Especially, terutama sekali, nak bangun pagi tu memang azab dengan cerita. Sepatutnya bangun pagi kita rasa fresh, tetapi mereka bangun pagi rasa azabnya. Dan moodnya biasa okey, tenaganya mereka akan rasa okey sikit by the time tengah hari lah. And then rasa macam tak berguna, rasa bersalah kepada benda-benda apa-apa yang berlaku sekarang, dulu dan selamanya. Perasaan hopeless, rasa tidak ada harapan, rasa tidak ada orang yang boleh bantu kita. Dan kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran yang mana mereka rasa macam lebih baik mati macam ni, susah sangat. Lebih baik aku pergi daripada dunia ini. Boleh tak Allah tarik nyawa aku sekarang? Boleh tak Allah ambil aku sekarang? Boleh tak aku tidur tak payah bangun lagi? Apa yang kita panggil sebagai passive suicidal ideation. Pemikiran bunuh diri yang pasif, iaitu dia tak nak buat tetapi dia mengharapkan dan mendoakan supaya dia mati segera. Dan ada juga dalam konteks yang teruk kan tuan-tuan, sebab major depressive disorder ni ataupun kemurungan tahap teruk ni, dia pula dibahagikan kepada 3 tingkatan ataupun level lah. Yang pertama ialah kita panggil sebagai mild major depressive disorder, which is actually gejala dia tidaklah banyak. Dia mestilah ada salah satu hilang pleasure ataupun loss of pleasure ataupun perasaan sedih, plus 2-3 lagi gejala lain, tetapi tidaklah seteruk mana. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa ataupun nak tahu bagaimana perasaannya, kemurungan ni simple je tuan-tuan. Kalau contohnya tuan-tuan dapat jangkitan pada tekak kan, sakit tekak, sesama batuk. Gejala yang tuan-tuan puan ada semasa sakit tekak, sesama batuk, seperti hilang selera makan, rasa tak ada tenaga, rasa hilang mood, rasa nak tidur tapi tak boleh tidur je tidak selesa dan sebagainya, itu adalah the mildest form of depression. Sebab kemurungan ini memang ada dikaitkan dengan jangkitan virus juga. So
walaupun jika virus bukanlah kemurungan, tetapi gejala kemurungan seumpama yang kita virus juga, tetapi dia berkali-kali ganda. So kalau kita demam, ada jangkitan virus, biasanya sudah within a week or two, kita akan settle macam coronavirus dan sebagainya kan. Tetapi dalam konteks ini, dia akan berkekalan untuk tempoh yang sangat panjang, yang kita kata tak tahu bila nak habis. So ada juga di kalangan mereka yang mengalami kemurungan, dia akan mula mendengar bisikan-bisikan suara. Dan bisikan-bisikan suara ni kebanyakan masanya adalah bisikan-bisikan yang berkaitan dengan perasaan dia. Bisikan-bisikan yang berbentuk negatif, bisikan-bisikan yang berbentuk membunuh semangat, bisikan-bisikan yang sentiasa menyuruh mereka untuk mengambil tindakan yang di luar kawalan dan sebagainya. Dan umumnya mereka pada ketika itu masih lagi sedar, masih lagi tahu bahawa mereka mungkin ada masalah, ada yang terpanggil sebagai insight, kesedaran tentang diri sendiri yang mungkin boleh membantu mereka untuk dapatkan rawatan. Tetapi ada di kalangan mereka pula dah hilang kesedaran tentang diri sendiri ataupun hilang waras, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya pada diri mereka ataupun orang lain. So at the same time juga, mereka juga mungkin boleh mengalami delusi-delusi. Delusi-delusi itu maksudnya ialah contohnya adalah satu bentuk pemikiran yang tak logik tetapi mereka percaya dengan sepenuh hati. Sebagai contohnya, salah satu delusi yang sangat popular dengan orang-orang yang ada kemurungan adalah nihilistic delusion. Nihilistic delusion ni macam mana tuan-tuan? Dia merasakan bahawa dia ini adalah mayat. Bukan kita rasa macam kita ni macam mayat hidup. Tetapi mereka kata saya dah mati dah. Betul? Dalam ni semua dah reput. Apa yang doktor nampak ni cuma lah satu kepompong manusia yang tak ada apa kat dalam. Semua dah reput. Perut saya dah reput. Badan saya dah reput. Badan saya dah bau macam mayat dan sebagainya. Memang dia percaya. Bukan kata dia macam dia rasa sedih dan dia kata. Tapi memang mereka percaya bahawa mereka telah reput, mereka percaya bahawa mereka telah mati, mereka percaya bahawa organ mereka telah rosak. Ini adalah delusi di mana di peringkat ini, kebanyakan masanya mereka sudah hilang kewarasan. So, macam saya kata tadi, ada tiga tingkatan kemurungan. Mild, kemudian moderate and severe. Biasanya severe ni orang-orang yang dah ada delusi, orang-orang yang dah ada halusinasi, orang-orang yang sudah ada plan untuk bunuh diri dan sebagainya. Ini adalah tingkatan yang paling teruk. Okay? So, itu kemurungan. And then, itu baru gejala. Kan saya kata 4 komponen ni. Komponen kedua adalah durasi ataupun tempoh mereka mengalami gejala tersebut. Tempoh seseorang mengalami, untuk kita diagnosa seseorang itu mengalami kemurungan, penyakit kemurungan adalah sekurang-kurangnya mengalami gangguan atau gejala itu sekurang-kurangnya selama 2 minggu. So, for the next selama 14 hari berturut-turut tu, tak ada hari pun yang mereka akan rasa okey. Every day is the same. Setiap hari benda yang sama yang dia rasa sedih, tak best, putus asa, helpless, hopeless, guilty, overwhelmed, tak boleh ingat, tak boleh fokus, tak boleh concentrate, semua bercampur-campur for the next 14 days minimum tuan-tuan. Dan obviously tak ada yang 14 hari dan sihat, tak ada. Majority of them will just continue and continue and continue. Tetapi kita akan ambil 14 hari untuk menyatakan bahawa mereka memang mengalami mengalami gejala kemurungan, okey? Penyakit kemurungan. So komponen ketiga adalah apabila kefungsian mereka sebagai seorang individu terganggu secara sepenuhnya. Terganggu secara total. Barulah kita kata bahawa orang itu adalah mempunyai kemurungan. Dan faktor komponen yang terakhir adalah gejala yang mereka alami tidak diakibatkan oleh penyakit fizikal yang lain. Sebagai contoh macam masalah thyroid, masalah endokrin, masalah hormon juga boleh menunjukkan gejala seumpama kemurungan. So kita kena go through 4 komponen ini dulu, baru doktor kata okay, yes, you are having major depressive disorder. Tak senang untuk kita diagnosa penyakit kemurungan ni sebenarnya tuan-tuan. Mungkin kita dengar macam budak-budak kat luar sana senang-senang ya, anak murid kita mungkin senang-senang datang ke kita kata oh saya ada kemurungan cikgu, saya ada kemurungan tuan, saya ada kemurungan ustaz, ustazah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak semudah itu untuk kita mendiagnosa kemurungan. Okay? So kita cerita pasal kemurungan. So next adalah tentang anxiety. Anxiety tuan-tuan dia lagi complicated. So kalau tadi saya cerita pasal 4 komponen untuk kita mendiagnosa penyakit kemurungan. Sekarang saya cerita 4 komponen berkaitan dengan anxiety pula. Tetapi saya nak cerita semua memang tak done. Saya akan bagi secara umum saja. Okay? Anxiety ni, kalau ikutkan anxiety, mungkin yang tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan tahu mungkin penyakit kebimbangan. Tetapi di bawah payung anxiety itu sendiri ada sekurang-kurangnya 6 penyakit mental yang berbeza. Yang pertama, yang mungkin yang biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar adalah panic disorders. Panic disorder ialah di mana seseorang itu mengalami gangguan panik ataupun gangguan gementar. Gementar yang berkali-kali, yang berulang-ulang, mungkin sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari for the next 1 or 2 months or 3 months or 4 months or 5 months.
So mereka akan mengalami serangan panik ni tanpa dijangka. Panik adalah satu bentuk anxiety fizikal. So kalau kita fikir anxiety, kebimbangan, kegusaran mesti dalam kepala kan. Tetapi panik adalah gejalanya pada fizikal. Dan panic disorder ni boleh datang dengan penyakit generalized anxiety disorder yang akan saya terangkan kemudian. Tetapi umumnya dia boleh datang sendiri. So orang yang panic disorder ni, dia akan mendapat serangan panik pada masa-masa yang mana mereka tak sangka mereka akan diserang. Tidak ada trigger langsung, duduk diam-diam dalam bilik, duduk dalam kereta, duduk tengah jam dan sebagainya, tiba-tiba kena serangan, duduk dalam lift boleh kena serangan, duduk dekat dalam masjid boleh kena serangan, duduk dekat pergi shopping complex boleh kena serangan. Everywhere that they go, kat mana-mana yang mereka pergi, mereka akan boleh mengalami serangan tu tanpa diduga. Dan gejala je sangat teruk sehingga kan seseorang yang mengalami serangan panik tu, dia rasa seolah-olah dia akan mati bila-bila masa. Tetapi beza je dengan penyakit jantung, penyakit thyroid dan sebagainya adalah serangan itu adalah short lifting. Maksudnya dia akan datang, dia mungkin 10 ke 20 minit dan kemudian dia akan hilang sepenuhnya. Dia bukanlah kekal, berterusan, tak, dia takkan kekal begitu. Dia akan hilang selepas 10 ke 20 minit, ada orang kata sampai 30 minit. Tapi umumnya kita bagi dia adalah self-limiting. Self-limiting. Maksudnya dia akan hilang selepas beberapa ketika. So itu adalah gejala panik. Tetapi bila kita kena serang, obviously kita akan jam. Kalau tuan-tuan dan puan mungkin pernah tengok kawan-kawan yang kena panic disorder ataupun tuan-tuan dan puan pernah rasa bagaimana panic attacks ni, memang dia akan berpeluh-peluh, seram sejuk, rasa nak pitam, rasa nak jatuh, dia akan hyperventilating, bernafas dengan sangat laju dan sebagainya, dada berdegup sangat kencang, dia rasa macam tercekik, dia rasa susah nak bernafas, perut dia rasa tak selesa dan sebagainya. Ini semua adalah gejala panic disorder. Dan panic disorder dia boleh datang dengan certain phobia. Sebagai contoh, claustrophobia ialah gejala di mana mereka tak boleh duduk dekat tempat yang kecil. Contoh macam tuan dan perempuan ada bilik yang kecil, kebiasaan yang kecil, kalau dia duduk dekat dalam tu, dia akan mula rasa takut, dia akan rasa rasa macam terperangkap dan dia akan cuba melarikan diri. Dan dia kena keluar dari tempat itu. Ada orang yang mengalami agoraphobia. Di mana agoraphobia ni ialah bila mana dia pergi kat tempat awam, masjid, dekat kenduri ataupun dekat shopping complex dan sebagainya, dia akan ada perasaan takut bahawa mereka akan collapse di situ dan tidak ada siapa yang akan tolong. Sebab itulah kalau salah satu cara kami tanya pesakit-pesakit yang mempunyai agoraphobia ni ataupun panic disorder ni, kita akan tanya, encik ada pergi tak masjid? Sebagai contoh, solat Jumaat biasanya kita akan tanya kan. Kalau sekarang ni mungkin dah tengah tutup lah kan, tapi tambah ni antara kita boleh je pergi solat Jumaat kan, as long as kita pergi awal. Tapi pesakit yang mengalami agoraphobia dan juga panic disorder, mereka akan datang yang paling terakhir sekali pada waktu solat Jumaat. Dia akan tunggu sampai Tok Bilal tu bangun untuk iqamah solat. Dia akan tunggu sampai hujung sekali. Dia akan pergi kat belakang, yang paling belakang sekali, sebab dia rasa macam kalau aku di belakang senang aku nak lari. Bukan nak lari solat, tetapi nak lari bila habis. So dia tak boleh menghadap orang ramai sangat. Sebab that's why dia akan just tunggu sampai semua orang tak angkat tabir, dia akan masuk ke belakang, and then bagi salam dia akan hilang. So orang ini memang ada, dan saya pernah jumpa pesakit begini. So ini adalah panic disorder baru. Kemudian kita ada generalized anxiety disorders. Kalau panic disorder adalah berkaitan dengan anxiety pada fizikal, generalized anxiety disorder adalah anxiety di dalam pemikiran. Orang sebegini kita tak boleh nak kata, okey, kau boleh tak berhenti berfikir? Boleh tak berfikiran positif? Boleh tak payah cerita pasal benda tu? Boleh tak kalau tak payah plan? Boleh tak kalau tak payah fikir pasal esok? Boleh tak fikir hari ini saja? Kita memang boleh cakap macam tu dan mereka pun harap dia orang boleh buat macam tu. Tetapi malangnya bila seseorang itu mengalami generalized anxiety disorder, pemikiran itu berulang dan berterusan dan tak boleh berhenti. Dan pemikiran itu akan berterusan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai kadang-kadang mereka tahan sudah boleh tidur malam. Sebab apa? Pemikiran itu tak mampu mereka hentikan sendiri. Mereka sendiri tak mampu nak hentikan. Walaupun mereka kata bahawa ini tak sepatutnya berlaku, ini tak sepatutnya difikirkan, ini tak sepatutnya saya ingat, ini tak sepatutnya saya buat, ini tak sepatutnya saya plan, ini tak sepatutnya saya tengok, dia tahu. Tetapi dia tak mampu untuk berhenti. Itulah generalized anxiety disorder. Bagaimana pemikiran mereka menguasai kehidupan mereka sehingga mereka tak boleh buat apa dalam suatu harapan. Nak mengajar ke tak boleh, nak belajar pun tak boleh, nak masuk kelas pun tak boleh, nak buat kerja pun tak boleh, nak duduk dalam rumah pun tak boleh, dalam bilik pun tak boleh, tidur pun tak boleh, makan pun tak boleh, segala benda tak boleh. So the next anxiety disorder, kita panggil sebagai social anxiety disorder. Mungkin di kalangan guru-guru, insyaAllah tak ada masalah social anxiety disorder ni sebab
orang yang mengalami social anxiety disorder memang dia tak boleh present kat depan. Dia tak boleh duduk di depan dan bercakap dekat orang. Dia tak boleh menjadi tumpuan, menjadi fokus dalam apa-apa konteks sosial sekalipun. Even kalau contoh dia nak menikahkan pun mungkin dia kena menikah dalam bilik, tak ada orang yang boleh tengok dia. Sebab itulah situasi ni. Mungkin dalam konteks pandemik ni baguslah sebab video call kan. Tetapi social anxiety disorder adalah orang-orang yang mengalami serangan anxiety dan panik apabila berhadapan dengan situasi sosial sahaja. Bila dia katakan esok nak present, dia dah fikir tentang esok present tu tahun lepas. Dia akan fikir macam nak buat. Dia akan fikir macam nak buat. Pasal benda itu saja. Mereka akan terketar-ketar dekat depan presentation. Kita ni of course lah, kita memang ada anxiety bila kita tak present dan sebagainya kan umumnya lah. Tapi kalau macam tuan-tuan dan puan, guru-guru, obviously tuan-tuan dan puan tahu tahap kemampuan tuan-tuan untuk mengajar. Sebab ada juga di kalangan yang dah sebelum ni okey, tak ada masalah, tiba-tiba dapat serangan anxiety yang very specific kepada tugasan dia. Sangat takut bila ada presentation dan sebagainya. Mereka takut kerana gangguan-gangguan yang boleh berlaku pada ketika mereka nak present tu, mereka takut mereka memalukan diri mereka sendiri. Kalau tadi saya sebut pasal generalized anxiety disorder dan agoraphobia, mereka takut mereka tak mampu diselamatkan. Social anxiety disorder ialah sifat dia lah mereka malu, mereka takut mereka memalukan diri sendiri atau ada sesuatu yang berlaku semasa program itu berlaku yang boleh mengakibatkan mereka akan malu sampai bila-bila. Kan sama ada mereka yang buat sendiri ataupun sesuatu berlaku terhadap mereka yang mengakibatkan mereka tak boleh nak okey dah lepas tu sebab dimalukan atau memalukan diri sendiri. And next one, the fourth one adalah separation anxiety disorder, yang mana seseorang yang mengalami separation anxiety disorder ni mereka sangat risau bila terpisah daripada orang yang penting dalam kehidupan mereka. Kebanyakan masanya ia berlaku pada kanak-kanak, anak-anak yang mengalami separation anxiety disorder. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan biasa dengan anak-anak murid darjah 1, ada di kalangan mereka ni tak mampu nak pergi sekolah, mereka akan cling ataupun mereka akan bergayut dekat kaki mak ayah dia for the next 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Tak kasi mak ayah dia pergi mana-mana, dia akan menjerit, menangis, memonta-monta, dia akan tunjukkan tantrum dan sebagainya. Bila mana mereka nak pergi sekolah. So biasanya kita akan cakap anak-anak ni ada isu school refusal. Tetapi salah satu penyakit yang berkaitan dengan school refusal adalah separation anxiety disorder. Iaitu satu masalah yang boleh berlaku kepada anak-anak umumnya, tetapi orang tua pun ada. Orang tua pula isunya ialah tak boleh lepaskan anak pergi asrama, tak boleh lepaskan anak pergi mana-mana, pergi kerja pun dia akan risau pasal anak-anak dia, anak-anak aku selamat ke tak selamat ke, mati ke tak mati ke, sakit ke, jatuh ke, luka ke, demam ke dan sebagainya. Dia punya kerisauan tu melampaui biasa. Bukan risau-risau kita sebagai mak ayah biasa ni, bukan. Ada, ya, of course ada di kalangan kita memang tak nak bagi pun anak kita masuk asrama kan, which is okay je. Tetapi orang tua ataupun ibu bapa yang mengalami separation anxiety disorder, mereka akan menghalang orang yang mereka ada attachment tu daripada melakukan apa-apa yang di luar mata kepala mereka. So ini of course akan mengakibatkan banyak masalahnya. So next one adalah specific phobia, yang mana fobia ni biasalah kan, apa-apa sajalah. Mungkin tuan-tuan dan puan takut kepada satu-satu benda yang melampau orang lain. Okey, tuan-tuan yang melampau-lampau sangat. Contohnya macam ada orang fobia dia ialah duduk tempat tinggi. Fobia dia ialah ada orang fobia dia adalah tempat tertentu, pada tempat tertentu sebagainya. So fobia itu boleh berlaku kepada sesiapa saja. Dan juga pada apa-apa situasi sekalipun. Mungkin kepada binatang, mungkin kepada benda berbisa, mungkin kepada barang, mungkin kepada situasi dan sebagainya. Itu adalah spesifik fobia. Dan last one saya dah cakap tadi ialah agoraphobia, yang mana kita punya isu adalah kita takut kita tidak dapat diselamatkan dalam konteks sosial. So anxiety disorder pula adalah satu gejala yang banyak pula, yang bercampur-campur, yang banyak penyakit di bawahnya, yang memang kalau tadi saya dah cerita pasal masalah-masalah atau penyakit yang besar, yang mana bila cakap tentang kemurungan dan juga anxiety ni ada banyak cabang-cabang di bawahnya, yang mana even dalam konteks kemurungan pun sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya, yang mana rawatannya tuan-tuan puan sangat berbeza. So rawatan-rawatan yang berbeza ni obviously memang dia kena spesifik lah. Sebab rawatan ni ada 4 komponen pula. So rawatan ni yang komponen pertama adalah biological, kita panggil pharmacological atau biological, di mana kita akan merawat menggunakan ubat jika perlu. It depends on nowadays, kita lebih kepada kita panggil sebagai diskusi antara kita dan juga pesakit ataupun keluarga mereka.
sama ada mereka setuju untuk kita memberikan mereka ubat atau tidak. So depends on kemahuan mereka dan bukannya sesuatu yang wajib. Tak semesti dulu macam most of the time kita akan kata there is no other choice. Kita kena start juga ubat sebab sebelum ini tuan puan kita kurang kaunselor, kita kurang psikologis dan sebagainya. But nowadays ada banyak tempat kita ada psikologis dan kaunselor. Jadi sometimes ada pesakit kita kata tak payah makan ubat. Kita kata you just try with our counselor first, we just try with our psychologist first. And then kalau tak boleh juga baru kita akan start ubat. Itu ada komponen pertama dan perawatan. Komponen kedua dan perawatan adalah sosial. Yang mana sosial ni sokongan-sokongan daripada kita semualah. Sama ada ahli keluarga ke, daripada rakan-rakan ke, daripada bos ke, daripada rakan sekerja dan sebagainya. Yang diperlukan untuk membantu pesakit kita itu untuk pulih sesegera mungkin. Tetapi dalam konteks itu sebenarnya tanggungjawab tu bukanlah sekadar kepada majikan atau ketua jabatan ataupun rakan sekerja untuk membantu mereka. Mereka sendiri pun perlu membantu diri mereka sendiri. So dia perlulah bekerjasama antara semua pihak. Bukan satu pihak saja yang nak kena jaga, yang satu pihak lagi tak apa, kau jaga aku je. Tak, bukan macam tu. Kita jaga orang tu kena jaga kita. So ia adalah kerjasama yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Sokongan sosial tu kena semua ada, barulah orang itu akan okey. Dan yang ketiga adalah faktor psikologikal. Perawatan psikologikal seperti yang saya sebut tadi adalah bantuan-bantuan klinikal psikologis ataupun kaunselor ataupun terapis dan sebagainya yang mampu membantu mereka untuk sihat segera. So itu adalah komponen ketiga. Dan komponen keempat, perawatan adalah spirituality ataupun kerohanian yang bergantung kepada penyakit, bergantung kepada kepercayaan individu tersebut. Dan juga kepercayaan ni kita kena korek dulu. Kita tak boleh macam macam kita main assume je. Contoh macam kalau Muslim kita kata you kena jumpa ustaz ke, you kena tambahkan ibadah dan sebagainya. Tak, kita tak boleh assume macam tu. Kita kena bergantung kepada tahap orang tersebut. So biasanya kami takkan suggest benda-benda yang orang tak buat. Maksudnya contoh macam katakanlah seorang pesakit saya Muslim, tetapi memang dia tak pernah solat, tak pernah buat apa pun, baca Quran semua tak tahu. Saya takkan kata okay you kena buat macam ni, tak. Saya takkan cakap kena. Saya akan tanya kepada dia apa yang dia nak buat. Dan kemudian kita akan bina dia dari situ. So spirituality dan konteks perawatan adalah tentang hubungan. Hubungan antara orang tersebut, individu tersebut dengan Tuhan dia. So bergantung kepercayaan orang itu, itulah yang kita akan katakan kepada mereka bahawa sebab dalam konteks kita semua kita percaya bahawa bila kita dekat dengan Tuhan kita, insya-Allah kita akan lebih baik. Itu adalah konsep perawatan juga. Okay? So itu adalah perawatan. So dalam konteks masalah-masalah pula tuan-tuan, bila berlakunya kemurungan ataupun penyakit mental dalam satu-satu keluarga atau satu-satu tempat ni, saya boleh katakan ia berbeza dengan pesakit fizikal. Bagi contohnya, kalau katakanlah kita merawat seorang yang mengalami stroke. Orang yang mengalami stroke, dia tak ada penyakit mental tuan-tuan. Dia mempunyai kekurangan dari sudut fizikal dia. Tetapi bila kekurangan sudut fizikal ni, sudah tentu adanya terpanggil sebagai limitasi-limitasi yang mereka terpaksa lalui. Contohnya mungkin pejalan kena pakai tongkat ataupun mereka perlukan kursi roda ataupun mereka terpaksa berbaring dan sebagainya. Tetapi ketidakupayaan fizikal ni umumnya tidak melibatkan ketidakupayaan mental. Tetapi ketidakupayaan fizikal akan menjadi masalah jika ia dicampuri oleh ketidakupayaan mental. Sebab apa? Keupayaan mental sangat penting dalam konteks semangat. Keupayaan mental sangat penting dalam konteks iltizam seseorang itu. Keupayaan mental sangat penting dalam bentuk keinginan ataupun kemampuan orang itu untuk terus hidup. Dan juga hope. Kita panggil hope ialah apa tu kita panggil? Ialah harapan. Pengharapan kita pada sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak pasti dan sebagainya. Kerana dalam konteks apa-apa penyakit fizikal sekalipun, selagi mana mental mereka okey, mereka akan okey. Tetapi bila mana kesihatan mental mereka akan terganggu tuan-tuan, bukan sekadar orang itu yang terganggu kesihatan mental itu, tapi seluruh keluarga dalam rumah itu akan terganggu. Sebagai contoh saya bagi, kalau katakan seorang pesakit kemurungan dalam rumah tu ada 5 orang, yang akan kemurungan bukan dia seorang saja. Lagi 4 orang tu akan terkesan dalam konteks yang pelbagai. Mungkin ada seorang yang ada isu dengan kemarahan, ada seorang lagi dengan isu dengan masalah yang lain-lain juga. Jadi kemurungan itu akan mengganggu dinamik ataupun situasi dalam rumah tangga itu. Dia akan mengubah suasana rumah tangga tersebut. Sebab itulah dia akan menjadi bebanan bukan sahaja kepada pesakit,
tetapi semua orang di sekitar mereka. Orang yang ada penyakit mental, saya tak kata mereka menyusahkan, tetapi dia pemikiran mereka, cara mereka membawa diri, cara mereka bercakap dan sebagainya akan mempengaruhi keseluruhan rumah tangga tersebut. Sebab semua orang dalam rumah itu sayang orang tersebut. Dia bukan macam kita boleh buat tutup mata, buat tak tahu dan sebagainya, lantak kau lah kat situ, kau nak kurung 2 tahun pun lantak kau lah, kau tak nak makan sudah. Tak, bila orang itu tak makan, bila orang itu berkurung, bila orang itu mengalami panic attack, bila orang itu mula risau dan sebagainya, dia akan mula menular di dalam rumah tersebut. Semua orang akan mula terganggu walaupun mereka tak nak diganggu. Mereka akan mula risau, mereka akan mula bimbang, mereka akan jadi panik juga, mereka akan jadi sedih juga, mereka akan rasa macam let down juga, mereka akan rasa hilang motivasi, mereka akan burn out. Semua yang menjadi caregivers kepada orang yang ada mengalami penyakit mental akan juga terganggu secara mental mereka. Walaupun mungkin tak sampai tahap penyakit, tetapi mereka akan terganggu. So benda ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tak nampak. Sebab itulah dalam konteks bebanan penyakit dalam keseluruhan penyakit dan seluruh dunia, tak kisahlah penyakit jantung dan sebagainya, kajian WHO menunjukkan bahawa by 2020 tahun lepas, kemurungan saja akan menjadi penyakit kedua tertinggi in terms of bebanan kepada masyarakat pada tahun 2020, selepas cardiovascular disease, selepas penyakit jantung. Bayangkan, kemurungan je, baru satu kemurungan je, sedangkan penyakit mental ada banyak. So kalau kita gabungkan semua, sebenarnya penyakit mental adalah bebanan penyakit tertinggi, even ke atas kanser dan sebagainya. Orang cakap pasal kanser, orang risau pasal duit, tuan-tuan, kemampuan nak untuk merawat. Tetapi bila cakap tentang penyakit mental, dia bukan saja boleh melumpuhkan orang tersebut, sebab obviously seseorang yang didiagnosa penyakit mental, mereka akan hilang kefungsian. Mereka perlu melalui rawatan, mereka perlu mendapatkan terapi, mereka perlu melalui kaunseling, psikologi dan sebagainya, baru mereka akan pulih. Dan kelumpuhan yang berlaku pada seorang individu tak berhenti di situ. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, mungkin tuan-tuan dan puan pernah berhadapan dengan guru-guru yang ada penyakit mental juga. Bila dia terganggu, semua kawan-kawannya dalam satu unit ke, dalam satu jabatan dan sebagainya akan terganggu juga. Tugasan terpaksa ditanggung. Tempat kerjanya perlu diganti. Kalau dia cuti, kita terpaksa ambil alih. Macam-macam perkara yang terpaksa dilakukan oleh orang lain kerana adanya salah seorang daripada kita yang mengalami gangguan tersebut. Dan ini, orang yang sakit tu bukan dia sengaja nak macam, tak apa aku ada esah, kau ambil lah kerja aku, tak. Tetapi dalam konteks itu, mereka tak mampu melakukannya kerana penyakit, tuan-tuan. Kerana penyakit, bukan kerana buat-buat. Kita boleh bezakan orang yang buat-buat dengan penyakit kan. Kalau macam memang daripada awal pun malas, itu cerita lain. Tetapi ni kawan-kawan kita yang melalui function elok, tak ada masalah, tiba-tiba sakit. Tuan-tuan, bayangkanlah, orang yang boleh function elok tiba-tiba sakit, obviously dia akan mengganggu semua orang. Orang akan terpaksa mengambil alih tempat dia. Orang terpaksa ganti dia. Orang kena ambil tugasan dia kat sini, kat sana dan sebagainya, tanpa ada ekstra bayaran. Faham tak? Dalam konteks keluarga, macam kalau contoh macam kes-kes yang kami handlekan, bila satu orang ahli keluarga tu sakit mental yang kronik kan tuan-tuan, apa yang berlaku akan berlakunya kehilangan pekerjaan di dalam rumah tangga tersebut. Sama ada contohnya kalau anak yang sakit, mak atau ayah terpaksa berhenti kerja. Maksudnya bebanan ekonomi akan mula berlaku. Kemudian bebanan masa, bebanan penjagaan, bebanan bawa hospital, macam-macam bebanan-bebanan yang berlaku diakibatkan oleh seorang sahaja yang mengalami gangguan penyakit mental. Dan ini bukan sahaja berlaku pada kemurungan, bukan sahaja pada anxiety, tapi semua. Kita baru cerita satu. Kemudian bila penyakit mental ini berlaku, kemurungan atau anxiety dan sebagainya, dia akan mengakibatkan stigma. Stigma ni ada masalahnya, ada 3 masalah. Yang pertama adalah stigma pada diri sendiri. Maksudnya bila seseorang itu kata dia ada masalah penyakit mental dan sebagainya, mereka akan rasa macam aku ni memang tak berguna, aku ni memang tak bagus, aku memang tak pandai, aku ni tak boleh, aku ni tak yakin, aku ni tak ada motivasi. Dia ada, kita panggil sebagai, kalau dalam konteks psychoanalysis, psikoterapi yang diperkenalkan oleh Aaron Beck tahun 1970, dia ada kata manusia ni bergerak atas 3 manusia bergerak berdasarkan cognitive triad. Triad tu maksudnya 3 cara pemikiran. Manusia bergerak atas landasan 3 cara pemikiran ni. Cara pemikiran ini yang akan menentukan masa depan dia. Cara pemikiran pertama ialah bagaimana dia melihat diri dia. Yang kedua adalah bagaimana dia melihat sekeliling dia. Dan bagaimana dia melihat masa depan dia. 3 benda ni biasanya seiring. Dia tak akan, aku lihat diri aku negatif tapi aku lihat sekeliling aku positif. Tak. Dia kognitif triad ni kata dia akan sentiasa seiring. So bila seseorang itu mengalami kemurungan,
ketiga komponen kognitif ni akan sangat negatif. Dia akan menganggap bahawa diri dia sangat negatif. Dia akan menganggap semua sekalian sangat negatif. Semua orang tak bantu, semua orang tak elok, semua orang tak bagus, semua orang tak, whatever it is, semua negatif. Dan dia akan melihat ke depan pun sangat negatif. Dia akan melihat masa depan dia gelap, tak nampak apa sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, orang-orang yang mengalami gejala itu, obviously kalau kita rasa sekejap sedih pun, dia dah mengganggu kita mungkin for the next few days. Sebab kita rasa macam, teruknya rasa sedih, teruknya rasa macam best, teruknya rasa terganggu, teruknya rasa bimbang, teruknya rasa. Bayangkan orang yang mengalami gejala ini for the next 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 4 years, 5 years dan sebagainya. It can be terrible. Dan bayangkan pula orang yang berhadapan ataupun membantu orang-orang ini untuk okey dalam hidup dia. Obviously mereka akan terganggu for the next so many years. So benda itu adalah self-stigma. Self-stigma di mana sudut pandang diri yang merosakkan dan mengakibatkan dunia sekelilingnya akan rosak. Sesiapa yang berasa dengan itu yang kita panggil sebagai negative vibes kan. Kadang-kadang bila ada saya selalu dapat soalan, macam mana doktor saya nak mengelakkan daripada orang yang berfikiran negatif? Macam mana saya nak elakkan negative vibes? Macam mana saya nak elakkan orang yang kemurungan? Obviously tuan-tuan, orang yang sakit ni, we are talking about orang yang sakit. Mereka sendiri pun nak mengelakkan daripada diri mereka sendiri. Mereka tak mahu diri mereka begitu. Mereka nak keluar tetapi mereka tak mampu keluar sebab sakit. Ini bukan cerita orang yang label di sini saya ada kemurungan dekat Instagram ke Twitter, saya sebab kemurungan survivor lah, bipolar. Itu bukan. Ini adalah orang yang memang dirasa punya penyakit mental. So kita selalu tanya macam tu kan, macam mana nak elakkan negative vibes, macam mana nak elakkan negative person dan sebagainya. Obviously tuan-tuan, kalau kita berusaha untuk mengelak daripada orang ini, kita bukannya mampu mengelak pun sebab orang negative person ni ada di mana-mana sekalipun Saya rasa dekat mana-mana kita bekerja ke, macam saya dah kerja kat hospital ni for the past 17 years, saya dalam sekretari dah 12 tahun. Saya dah bekerja dekat banyak hospital, kat mana-mana pun ada negative person, kat mana-mana pun ada negative vibes Tapi it's actually how we deal with it, bagaimana kita handle benda tu yang penting sebenarnya, bukan kita nak mengelak. Mengelak ni tuan-tuan, dia tak akan boleh berhenti mengelak punya. Kalau hidup kita dah mengelak, kita tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh buat apa sebab nak elak sini, nak elak sana. Dan sebenarnya actually about how we handle the negative vibes, bagaimana kita nak berhadapan dengan negative people dan sebagainya, itu yang penting, bukan tetap mengelak pun sebab most of the time kita bukan mampu mengelak. Kalau kita boleh mengelak, obviously kita elak je lah kan. Tapi so that is the first thing, self-stigma. Yang kedua adalah stigma itu mengakibatkan ramai di kalangan orang yang mengalami anxiety, orang yang mengalami kemurungan, gagal untuk mendapat rawatan sesegera mungkin. Mereka tak pergi ke klinik, mereka tak pergi ke hospital, mereka tak jumpa terapis, mereka tak jumpa kaunselor dan sebagainya. Macam contoh sekarang ni, salah satu perkhidmatan yang ada dekat zaman COVID ni tuan-tuan adalah perkhidmatan kesihatan mental atas talian. Sama ada dekat private ataupun dekat government kan. Tetapi of course dia limited. Contohnya salah satu talian saya handlekan ini adalah private punya. Yang mana orang itu tak payah call, orang itu tak payah video dan sebagainya, orang itu just message saja. Macam WhatsApp message. So dia akan message saya melalui satu talian yang secure dan dia akan bincang dengan saya apa yang nak buat. Obviously most of them sebenarnya saya boleh katakan bahawa mereka kena jumpa doktor. Tapi mereka tak mau jumpa doktor sebab dia kata saya malu lah doktor. Saya takut lah doktor. Nanti kalau doktor label saya sebagai kemurungan apa jadi? Tapi obviously bila kita bercakap dengan dia, memang kita tahu je kemurungan. Memang kita tahu je ada masalah. Memang kita tahu dia anxiety. Tapi mereka tak nak sebab malu. Mereka takut orang label mereka. Dan orang kata mereka gila. Sedangkan kemurungan dalam peringkat awal, selagi mana tuan-tuan dan puan tak sampai tahap hilang waras tu, insyaAllah tuan-tuan boleh kembali okey. Macam saya katakan dia ada tingkatan-tingkatan dia. Most of us won't go through the severe form of depression. Sampai tahap dengar suara, terpengaruh dengan suara, buat benda-benda yang suara suruh buat, ada delusi dan sebagainya. Tak ramai di kalangan kita akan sampai tahap tu. Kalau sampai tahap tu, maksudnya orang itu memang tak dirawat sudah begitu lama. Mungkin berbulan-bulan dia macam tu, dibiarkan begitu saja. Dia akan mula dapat gangguan-gangguan pelik dan waras mereka akan hilang. Okay? So, ramai di kalangan orang kita kat luar sana, walaupun ada gejala-gejala yang jelas bahawa mereka mengalami anxiety, mereka mengalami kemurungan, masih lagi gagal nak dapat perawatan sebab malu, takut di label sebagainya. Sedangkan pada masa yang sama juga, mereka menyatakan bahawa mereka nak sihat. Mereka menyatakan bahawa mereka nak pulih. Mereka menyatakan bahawa mereka nak okey.
tetapi mereka malu ataupun tak mahu ataupun takut untuk memulakan langkah pertama untuk jadi okey, which is actually bagi saya amat malang. Sebab yang akan sengsara, yang akan suffer, yang akan melalui kita panggil sebagai situasi buruk itu adalah orang yang mengalami berjaya tersebut. Orang yang nampak tak ada masalah. Orang yang nampak boleh label saja. Itu tentulah kau tak hati tak kuat, hati tak kental dan sebagainya kan. Tak resilient dan sebagainya kan. Kita boleh katalah. Tetapi dalam konteks itu sebenarnya ada kalanya kita ni lambat mendapatkan rawatan dan akhirnya kita akan mengalami simptom yang teruk. Obviously macam contoh kita dan government service ni ramai di kalangan kita kat luar sana yang mengalami gangguan pemikiran, stres, burn out yang teruk dan sebagainya sampai tak boleh kerja, tapi puluhan one day off, macam tiba-tiba snap, kita just snap macam tu. Bila kita snap macam tu tuan-tuan, obviously kita akan berkurung dalam bilik berhari-hari, kerja tak buat. Mungkin tuan-tuan dan puan ada tugasan PDPR, tuan-tuan dan puan tak buat langsung tugasan tersebut, and then tiba-tiba hilang, tak respons dan sebagainya, and then sehingga dia ambil tindakan. Ramai di kalangan government servant yang tak mendapatkan rawatan awal sehinggalah terpaksa dia ambil tindakan disiplin. Bila dah sampai tahap tindakan disiplin, obviously tuan-tuan, bukan sahaja tuan-tuan punya reputasi gone, tapi masa depan tuan-tuan dan puan mungkin akan gone juga. Sebab apa? Sebab satu, untuk memulihkan tuan-tuan daripada penyakit tersebut bukan senang. Kita nak rawat orang yang ada penyakit mental ni bukan senang tuan. Dia mengambil masa berbulan-bulan sebab kebanyakan masa ni mereka sampai tu kat kita dah teruk sangat. So kadang-kadang kita ambil masa setahun nak pulihkan mereka, at least 50%. Sekurang-kurangnya 80% setahun kita ambil. Nak pulihkan mereka 100% mungkin ambil 2 tahun, 3 tahun baru okey. Baru betul-betul okey tuan-tuan. Macam-macam lah buat ini, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Habis dah kita try untuk bantu mereka. Tapi unfortunately diakibatkan oleh kelewatan mendapatkan rawatan. Ramai di kalangan kita di luar sana, especially government servant tuan-tuan, saya ingatkan betul-betul ramai di kalangan kita memang gagal untuk mendapatkan rawatan awal. Masa tengah macam masalah tu suam-suam kuku, rasa macam aku boleh. Lepas tu makin hangat, boleh lagi walaupun dah mula rosak kan, dah mula macam marah kat sini, sensitif kat sana, buat perangai kat sini dan sebagainya, masih lagi duk tahan. Orang dah nampak macam perangai dia ni memang tak elok kan. Orang dah mula label kita dengan perkataan perangai kita memang tak elok, tetapi kita rasa macam aku boleh lagi. Dan akhirnya kita just snap, dan at the time kita snap, everyone kata memang pun patut kau kena tindakan, memang pun patut kau berhenti je lah, kau pindah lah dan sebagainya. Kalau dulu kalau orang ada masalah dia kena pindah sini, kena pindah sana, pindah kan. Semua orang tak nak settlekan masalah dia kan. Tapi nowadays mungkin dah kurang sikit sebab kita ada internal help in terms of counselor kita dekat PPD dan sebagainya, dekat sekolah sebagainya, bantu staff-staff yang mungkin ada masalah. So itu adalah self stigma yang mengakibatkan kegagalan untuk mendapatkan rawatan. Orang pandang kita macam-macam. Dan label itu bukan sahaja melekat pada pesakit, tapi melekat pada the whole family. Seorang suami akan dikenal sebagai dia lah suami kepada si Fulan tu yang ada kemurungan, dia lah suami si Fulan yang itu dah buat perangai tepi jalan, dia lah isteri si Fulan yang itu melompat-lompat tepi gigi, tak pakai baju. Label itu melekat kat semua orang. Semua ahli keluarga akan terkesan. So impact itu yang mengakibatkan WHO isytihar bahawa mental health issues, penyakit mental adalah bebanan yang sangat tinggi walaupun belanja ubat dia tidak tinggi. Sebab apa? Impact dia menyeluruh. Hilang pekerjaan bukan sekadar pesakit, tetapi ahli keluarga, hilang kefungsian, hilang masa untuk perform, hilang productivity, hilang keupayaan untuk berfikir dan sebagainya. Dan kalau ikut US punya study, per year hundreds of billions hilang kerana masalah kemurungan. Maksudnya potensi satu-satu negara tu boleh double or triple kalau orang-orang ini tidak mengalami kemurungan. So itu yang berlaku kepada mereka-mereka yang mengalami kemurungan. So, apa lagi masalah yang mereka hadapi adalah bila mana ia berlaku tuan-tuan, bila dalam konteks jangka masa panjang, apabila suasana rumah tangga tersebut rosak, bukan senang untuk dikembalikan kepada yang normal. Mudah cerita macam ni lah. Kalau tuan-tuan dan puan semua ada rumah tangga, ada duduk dengan family members sebagainya. Kalau suasana keluarga kita okey, kan, obviously memang okey lah. Tetapi bila suasana dalam rumah tangga tu mula panas kan, dia susah nak sejuk. Mesti ada saja benda yang tak kena. Dan obviously, bila kita mengalami penyakit mental tuan-puan, dia lagi susah nak okey sebab kita yang ada sakit ni pun kita tak okey.
Dan kita tengah ada macam-macam pemikiran yang tak apa-apa, yang tak boleh dikawal sebagainya. Orang lain pula tak boleh nak faham. Kita nak cuba fahamkan orang, orang tak boleh nak faham kita. Dan mula akan ada konflik-konflik kat sini bergaduh, kat sana bergaduh dan sebagainya. Dan banyak kes-kes yang mana kebanyakan rumah tangga pecah kerana perkara ini. Kebanyakan bercerai-berai dan sebagainya kerana masalah ini. Ada juga di kalangan terutama orang lelaki menggunakan dadah sebagai, dia orang kata sebagai the gateway, cara untuk mendapatkan dia punya sanity balik. Mereka nak dapat sanity menggunakan dadah, mereka nak dapatkan tenaga menggunakan dadah, mereka nak mendapatkan semangat menggunakan dadah. Dan ini adalah satu lagi masalah yang akan lagi double up, triple up dan sebagainya, in which kalau kita tak handle, memang obviously orang itu akan rosak. So next one adalah kesan impact yang seterusnya adalah penyakit mental yang berterusan untuk jangka masa yang panjang, kronik, akan mengakibatkan kemurungan ke anxiety, akan mengakibatkan masalah-masalah fizikal. Sebab dalam otak kita, tuan-tuan, ada satu sistem yang kita panggil daripada hypothalamus pituitary axis, adrenal axis. Satu sistem kita panggil sebagai sistem amaran lah dalam otak kita. Yang mana sistem ini membantu kita dalam situasi kecemasan. Fight or flight. Fight or flight. Lari ataupun lawan. Dia ada sistem dia. So dalam badan kita ada sistem dia. Dan bila kita ada tekanan, sistem ni akan mula dipacu untuk memberikan kita ruang untuk perform the best dalam bentuk tekanan. Sebab itulah kajian dalam konteks tekanan menunjukkan bahawa tekanan akan memacu performance sehinggalah pada satu tarakan. So kita perlukan stres untuk memacu performance kita. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak exam, kalau kita ada due, macam kita ada masa untuk hantar borang, obviously macam kita duduk let peace dah 2-3 hari, tiba-tiba kita boleh laju. Sebab apa? Tekanan stres itu mampu meningkatkan performance kita. Tetapi bila tekanan ini, as I said, sistem amaran ni dia bertindak pada ketika itu, pada ketika kecemasan. Tetapi kalau dah kecemasan tu 2-3 tahun ke depan, of course sistem ni akan mengoyakkan satu badan. In a sense that, satu, kita akan mengakibatkan masalah-masalah fizikal. Kita punya immunity akan menurun. Kita ada masalah obesity, kita ada masalah metabolik, kita ada masalah masalah jangkitan kuman, kita ada masalah dengan sistem alergik kita, kita ada masalah dengan jantung kita ada masalah dengan saluran darah kita ada masalah dengan sistem saraf kita. Dan ramai di kalangan kita di luar sana yang mengalami kemurungan kronik atau anxiety yang kronik, mereka tak datang dengan kemurungan, mereka tak datang dengan anxiety, tapi mereka datang dengan penyakit kronik yang sukar dirawat. Contoh macam datang dengan sakit pinggang, kita buat scan MRI dan sebagainya. Kita tengok sakit pinggang tu tak adalah teruk sangat. Dia punya saraf yang tersepit tu kecil je. Tetapi gejala dia tu sampai tak boleh jalan, tak boleh bangun, tak boleh buat apa, kita macam pelik sangat. Dan juga bila kita monitor kat ward pun memang macam tu lah isu dia. Rupa-rupanya isu dia bukan sakit pinggang. Isu adalah sakit dekat psikologi mereka, ada isu yang tidak selesai-selesai dan ia dimanifestasi melalui penyakit fizikal yang bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat tetapi ia ada gejalanya ataupun manifestasi kepada penyakit itu. So ini boleh berlaku kepada orang-orang yang mengalami masalah penyakit kronik yang mengakibatkan kita boleh mengalami gangguan dari sudut kesihatan fizikal juga. Penyakit jantung, risiko penyakit jantung boleh meningkat. Masalah darah tinggi boleh meningkat. Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, after 40 years old, tuan-tuan dan perempuan mungkin dah masuk 40-an, 50-an. Bila tekanan naik je, kita stres je, tekanan darah pun naik 140, 150, 140, 50. Dan bila tenang-tenang je turun balik kan. Kita mula risau, aku ni darah tinggi. Obviously tuan-tuan dan puan, yang tu sebenarnya dah sempadan dah tu. Kalau tuan-tuan dan puan stres, tekanan darah tuan-tuan dan puan naik, maksudnya tuan-tuan dan puan kena berhati-hati dah tu. Dia tak boleh kata, oh ni stres, saya darah tinggi sebab stres dia, doktor, tak. Itu adalah tanda amaran bahawa memang tuan-tuan dan puan memang susceptible sebenarnya. Memang ada faktor risiko untuk mempunyai darah tinggi within maybe 1 or 2 years from now kalau tuan-tuan dan puan tak jaga. Ada di kalangan kita bila kita cek gula, puasa sebenarnya gula puasa tinggi, borderline 4.5, 5.5 macam doktor kata, oh ni belum kecil manis lagi, tetapi sebenarnya itu adalah level-level yang kita bagi sebagai borderline. Dah nak sampai dah sebenarnya, kalau dia bila-bila masa dia boleh meletup macam tu saja. So sometimes benda-benda ni yang kita jaga, yang kita kena perhatikan. Sebab apa yang saya nak tekankan hari ini adalah gejala penyakit anxiety, gejala penyakit depression, dia tidak sekadar labelan penyakit itu sendiri. Dia bukan macam, okey, kau kemurungan kan, kau pergi makan ubat. Tak. Dia sebenarnya mengakibatkan gangguan dalam seluruh sistem sosial dia. Seluruh sistem sosial dia, tuan-tuan. Tak ada sesiapa pun yang terkecuali. Kalau seorang anak murid kita ada kemurungan atau anxiety, seluruh sistem sosial dalam rumah tangga anak murid itu terganggu. Especially budak-budak sekarang ni lagilah masalah sebab apanya?
Sebab mak ayah in denial. Kan mak ayah sibuk. Kan mak ayah macam-macam kena buatkan. Working from home pun memang asyik work je lah kita ni kan. Dan bila macam guru-guru tengok anak-anak ada masalah sebenarnya dan kita cuba rujuk pada mak ayah untuk dapatkan bantuan. Mak ayah kata, tak adalah cikgu. Anak saya okey, cikgu yang tak okey sebenarnya. Cikgu yang mental kot. Saya tak mental pun. Anak saya okey, sihat, cikgu yang mental. Cikgu yang kena rawat. Anak saya tak ada masalah pun. Sometimes itu yang, labelan itu yang kita dapat pula. Sebab ibu bapa tak boleh nak terima hakikat bahawa anak mereka mungkin ada anxiety. Anak mereka mungkin ada depression. Anak mereka mungkin menunjukkan gejala yang teruk-teruk. Macam contoh, sekarang ni budak-budak sekolah kita ni ada yang suka kelar-kelar dan sebagainya, which is actually very frightening, tetapi it's actually happening kan. So itu yang kita nak tekankan. So saya rasa macam cukup 1 jam untuk kita bincang benda-benda ni. Of course saya just sentuh bit by bit, just a superficial yang saya sentuh pada hari ini, yang hopefully tuan-tuan dan puan dapat grasp the idea apakah impact sebenarnya penyakit mental kepada seseorang individu maupun lingkungan sosialnya, yang kalau kita tak jaga tuan-tuan puan, sebab rawatan umumnya mudah. Tapi ada beberapa persyarat. Yang pertama adalah rawatan perlu diadakan awal. Yang kedua, rawatan tidaklah hanya bergantung pada satu benda. Rawatan mestilah menggunakan keempat-empat komponen tersebut. Yang ketiga adalah komitmen kepada rawatan. Sebab kajian menunjukkan bahawa komitmen kepada rawatan, ubatan dan sebagainya sebenarnya pada takat 50% saja. Maksudnya kalau kita bagi 100 biji ubat, yang dimakan oleh pesakit hanya 50 biji. Yang 50 biji lagi memang bagi ayam makan, bagi ikan makan dan sebagainya, ataupun masuk ke longkang. So memang itu percentage yang kita dapati. Kajian yang kita buat di seluruh dunia, ini bukan Malaysia punya kajian, memang 50% of our patients sebenarnya tidak compliant ataupun tidak mengambil ubat secara betul. So bila dah okey, sihat 2 hari 3 hari, seminggu 2 minggu, dah mula sakit, makan balik, which is actually will never help you in the long run. Dan last point saya adalah penyakit mental, darah tinggi, kemurungan, anxiety dan sebagainya. Apa-apa saja penyakit mental, ia boleh dirawat. Dia ada rawatan dia, dan galakkan sesiapa saja yang kita kenal dapatkan rawatan secara cepat. Sebab rawatan banyak. Kalau tak nak pergi government hospital kerjaan, klinik kerjaan, pergilah kat swasta. Kalau tak nak face to face, buatlah online. Kalau tak nak online, tak nak face to face, message lah mana-mana kita panggil sebagai NGO ataupun yang syarikat-syarikat ataupun firma yang menyediakan perkhidmatan online tersebut, yang you tak payah nanya, you just chat saja. Ada saja tuan-tuan, yang penting tuan-tuan dan puan mahu. Itu saja. Okay, saya serahkan kembali kepada Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, mute. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Rustam atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, mungkin saya buka kepada beberapa soalan. Mungkin satu soalan daripada peserta, sekiranya ada. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan, boleh kot? Boleh Dr. Rustam Okey, saya nak tanya doktor, macam kita dengar sebentar tadi, masalah kesihatan mental ni mungkin boleh menjadi masalah yang besar lah selepas kepada masalah jantung. Okey, boleh tak doktor terangkan sedikit peranan kita sebagai masyarakat untuk bantu warga, tak kira pendidik ataupun masyarakat Malaysia untuk mengurangkan kadar peningkatan ataupun risiko terkena penyakit kemurungan dan anxiety. Silakan doktor. Okey, baik. Kita macam ni lah, macam tuan-tuan puan bekerja dekat PTJ tuan-tuan puan, saya rasa mesti ada di kalangan tuan-tuan puan di luar sana, rakan-rakan sekerja, orang bawahan ataupun orang atasan kita yang kelihatannya terganggu di sudut karakter mereka. Sama ada melalui performance mereka, sama ada melalui kefungsian mereka sebagai seorang cikgu ataupun pentadbir dan sebagainya, kita nampak adanya perubahan-perubahan itu. Jadi untuk tuan-tuan dan puan di luar sana, yang paling penting adalah kita kena cakna tentang perubahan di kalangan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita bila ia bermula. Sebab kalau dah terlambat tu, jangan dibiar lama-lama. Contohlah katakanlah saya adalah salah seorang pekerja di tempat tuan-tuan dan puan tengok macam performance saya sebulan 2 bulan tu macam makin lama makin teruk.
Kita kena betul-betul, yang rapat kena tanya cepat-cepat. Jangan biarkan dia sampai macam dah mula hilang baru kita tanya. That will be too late. Kadang-kadang ni kita rasa macam macam segan nak tanya. Kadang-kadang kita rasa macam, nanti aku tanya, nanti dia kata aku apa pula. Kita takut apa yang dia kata dan sebagainya. Sedangkan kawan kita tu sebenarnya kadang-kadang tak tahu bagaimana nak dapatkan bantuan, ataupun tak perasan pun dia sebenarnya sedang tak okey. So kita kawan-kawan yang perempuan, ahli keluarga sebagainya, kita kena cakna tentang keupayaan kawan kita, kita kena cakna tentang perubahan-perubahan kecil yang berlaku dalam ahli keluarga kita. Sebab kebanyakan masanya seperti yang saya sebutkan, saya tekankan dalam ceramah saya tadi, intervensi awal mampu mengelakkan penyakit mental yang serius. Intervensi awal mampu mengelakkan penyakit mental yang serius. Contoh macam stres yang kronik, stres yang tidak dikawal, stres yang tidak dijaga, stres yang tidak dibantu akan mengakibatkan seseorang itu boleh mengalami penyakit anxiety. Macam burnout, orang yang orang yang sangat kuat bekerja tiba-tiba hilang motivasi dan sebagainya. Kalau dibiarkan, mereka akan mengalami kemurungan. So benda-benda ini kadang-kadang kita macam kita nak kacau orang, kita tak nak macam orang kita dulu kata tak nak jaga tepi kain orang lain. Kita bukan nak tahu masalah peribadi je, kita nak tahu dia okey ke tak okey je. Bukan kita cakap aku sebenarnya nak tahu pasal suami kau ke, laki kau ke, kawan kau ke, kenapa suami kau buat hal ke, isteri kau buat hal, bukan itu kita nak tahu. Kita nak tahu are you okay? Soalan are you okay is very important. Kau okey ke tak ni? Aku nampak seminggu 2 minggu ni kau tahu macam out sikit ke, whatever words yang kita biasa dengan dia lah kan. So actually intervensi awal sebelum mereka hilang tu is the most important part. So bila dah sampai tahap penyakit kan guys, tuan-tuan dan puan, dia tak banyak yang tuan-tuan dan puan mampu lakukan in terms of membantu mereka. Sebab dalam konteks mereka dah penyakit ni, mereka perlukan bantuan yang khusus, yang fokus, yang didapati daripada hospital, ubatannya, mungkin terapisnya, mungkin bantuan daripada administrator dia, technicalities dan sebagainya, medical board dan sebagainya, itu boleh bantu. Tapi bila seseorang dah sakit, benda yang kita boleh tolong yang pertama ialah to make sure that they get rawatan. Maksudnya dia orang patuh rawatan. Kalau kita boleh pantau ubatnya, kita pantau. Kalau ahli keluarga kita, pantaulah ubat dia. Kalau mereka menunjukkan gejala yang berlainan, mula menunjukkan gejala bermula dengan penyakit, kita beritahu dengan doktor. Cakna tentang penyakit mereka, tahu tentang ubatan mereka, tahu tentang kesan samping ubatan mereka, dan itu sebenarnya mampu membantu ahli keluarga kita, kawan-kawan kita untuk boleh maintain. Sebab dalam konteks pesakit mental, penyakit mental ni sebenarnya the most important part yang kita boleh lakukan adalah sokongan teknikal, sokongan sosial dan sebagainya. Of course kita tak boleh nak selesaikan masalah mereka, tetapi sekurang-kurangnya we are there. Kita ada di situ untuk membantu jika diperlukan. Contohlah itu. Okay. Terima kasih Doktor atas perkongsian dan penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya rasa macam sejam memang tak cukup. Mungkin kita kena buat lagi next slot, insyaAllah. Okey, baiklah, sebelum mengakhiri program kita pada petang ni, saya menjemput Cikgu Nur Zaidi bin Nordin, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran untuk menyampaikan sedikit ucapan penutup. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Aisyah. Mau buka lampu je. Terima kasih kepada Cikgu Aisyah, Kaunselor Pendidikan Daerah selaku moderator kita pada petang ini. Yang berbahagia Dr. Ahmad Rostam bin Mazin, Pakar Perunding Sekretari Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Tanah Bahia, rakan-rakan guru besar, rakan-rakan pengetua dan guru besar yang ada pada petang ini, rakan menolong kanan, rakan-rakan guru, kaunselor dan juga anggota kumpulan pelaksana Jabat Pendidikan Daerah Sik dan juga sekolah untuk Daerah Sik. Rakan-rakan menolong PPD pun nampak ada sini. Terima kasih atas komitmen semua untuk terlibat. Terima kasih dan tahniah juga kepada doktor sebab dapat bersama kami di daerah Sik yang ujung ni doktor. Jadi dapat juga menikmati pengalaman bersama dengan doktor dan terima kasihlah dan kepakarannya tu terserlah 1 jam betul lah macam Cikgu Aisyah sebut tadi doktor. Bila dengar selalu biasanya kalau tak dimat macam ni petang-petang macam kan dia nak jadi mengantuk sikit. Tapi bila doktor yang menyampaikan tu dia rasa nak tahu lagi doktor. Jadi kita tak sempat nak leka, fokus. Harap semua rakan-rakan lain pun macam tu juga. Jadi kami sekali lagi saya bagi pihak pengurusan PPD sangat-sangat
berharaplah kolaboratif antara kami di daerah Sik ini dengan doktor dan rakan-rakan lah di Hospital Sultan Bahiyah akan diteruskan lagi, dan ini juga merupakan siri kedua juga Syah, siri kedua dah, dan kami harap kami akan terus lagi menikmati orang kata apa santapan suara daripada pakar-pakar yang ada ni untuk kami sama-sama orang kata apa mengetahui dan memahami keadaan-keadaan stres ini. Keadaan-keadaan stres ini seperti mana yang kita tahu dengan kekangan kerja, dan sekarang ni pula dengan isu pandemik yang melanda, kita dilanda dengan berbagai isu yang mungkin akan menyebabkan kita kata keadaan kita agak sedikit terjejas, khususnya yang terjejas dari segi mental lah. Jadi di sini apa maklumat ataupun perkongsian yang disampaikan oleh doktor semoga akan menjadi panduan kepada kita semua, rakan-rakan saya dari daerah Sik ini, untuk kita apply menggunakan maklumat-maklumat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kerja di pejabat, di rumah bersama keluarga, untuk kita menjaga kesihatan mental ini. Bila sebut mental ini dia fizikal okey, bila sebut mental ni kita susah nak nampak. Fizikal kita boleh nampak doktor. Jadi kecuali orang yang pakar macam doktor lah yang boleh menjelaskan kepada kami semua sini. Kami semua ni hanya menikmati anugerah yang Allah bagi itu. Mental kan, ada otak semua, sebab tu ni otak kita diletak di tempat yang tinggi, disaluti dengan tempurung kepala supaya dijaga dengan elok. Dan ini merupakan proses menjaga benda yang baik, sebab otak inilah yang apa orang kata apa mental kita relate dia dengan otak ni lah. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh, kena jaga elok, dan ini pun merupakan perkara yang antara yang paling berharga, anugerah Allah SWT pada kita, dan yang inilah yang membolehkan kita sama-sama berada di sini pada petang ini, dan inilah juga yang kita gunakan untuk kita nak meneruskan kehidupan kita sepanjang hayat kita ini. Jadi kita gunakanlah maklumat-maklumat perkongsian yang diberikan oleh doktor. Jadi sangat banyak saya tak tersebut di sini doktor. Apa maklumat yang doktor bagi tadi, info-info tu macam Cikgu Syah kata memang perlu diteruskan lagi sebab tak cukup. Kami nak tahu banyak lagi kalau ikut tadi. Ada juga pengen nak tanya doktor macam mana lagi kan. Dan sebab kita dengan keluarga kadang-kadang kita tak perasan tingkah laku kita tu menunjukkan kita tu stres kan. Kita rasa macam biasa-biasa, tapi rakan-rakan kita di sekeliling nampak kelainan kita itu. Dan untuk itu juga rakan-rakan yang lain, rakan-rakan guru, AKP semua yang ada di daerah Sik ini, ambillah panduan tersebut, parti-partilah sama rakan-rakan kita macam doktor pesan tadi. Saya ingat yang ujung tadi, kena jaga tepi kain jugalah, kena jaga tepi kain kawan. Bukan sampai kita nak menjaga yang keterlaluan, tapi sebagai seorang kawan, ini merupakan satu keperluan lah untuk kita sama-sama untuk bekerjasama dengan rakan kita. Kita pun nak jaga dia, kita jaga kita, dan kita jaga rakan-rakan semua. Jadi kita lihat jika ada perubahan yang ketara dan sebagainya, bolehlah kita ada sumber-sumber dan sekarang pun kita dah kenal dengan Dr. Rostam, seorang pakar, dan mungkin boleh melalui Cikgu Aisyah kan, untuk kita sama-sama menjaga diri kita dan juga jaga kawan-kawan kita, khususnya dalam penjagaan mental kita ni, supaya kita dapat memberi khidmat yang baik, kita dapat memberi sesuatu yang sangat bermakna kepada orang lain, dan juga untuk diri kita sendiri. Dan kita pun ada keluarga, kita nak jaga keluarga, nak jaga rakan-rakan, dan juga nak jaga reputasi kita sebagai seorang penjawat awam, supaya kita boleh menjadi seorang pekerja yang cemerlang, seorang ahli keluarga yang bagus dengan reputasinya. Jadi bila panjang saya pula nak jadi macam pakar. Minta maaf. Bila bagi peluang Syah, dia keluar banyak benda yang dia timbul banyak tu, dia nak keluar cakap semua. Jadi terima kasih lagi sekali dan tahniah atas penjelasan yang disampaikan oleh doktor tadi, sangat-sangat bermakna pada kami. Semoga ini bukan kali pertama doktor. Bukan kali terakhir. Kali pertama dan bukan kali terakhir. Mungkin nanti akan ada lagi kolaboratif antara kita melalui Cikgu Aisyah. Dan terima kasih juga pada Cikgu Aisyah
walaupun secara bersendirian bergerak solo tapi masih mampu untuk memberi sesuatu yang bermanfaat pada kami semua pada petang ini. Jadi setakat itu dulu. Sekali lagi doktor sangat hebat. Memang kena angkat, bukan saja saya nak puji doktor, memang bagus, kepakarannya itu terselah sangat. kami dapat ilmu yang banyak pada petang ini dan tak cukup lagi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua juga rekan-rekan lain yang terlibat pada petang ini untuk kita sama-sama menikmati perkongsian yang bagus ini dan sangat baik. Manfaatkan untuk diri kita, manfaatkan untuk keluarga kita dan semua rekan-rekan kita dan juga masyarakat kita yang ada sekeliling. Jadi sekadar itu dulu, Ibu Aisyah dan juga doktor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cikgu Aisyah. Dengan berakhirnya ucapan daripada Cikgu Zaidi sebentar tadi, maka program kita juga telah sampai ke penghujungnya. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Ahmad Rustam atas kesudian menerima jemputan, seterusnya berkongsi begitu banyak informasi berkaitan dengan isu-isu kesejahteraan mental. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta program yang terdiri daripada warga pendidikan daerah SIK serta kepada jawatan kuasa kerja yang telah banyak membantu melancarkan program kita pada petang ini. Sebelum mengundurkan diri, terlebih dahulu saya memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengelolakan program kita pada petang ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih banyak doktor.